Sejahtera kepada semua. Nama saya Kok Ziying, merupakan Ketua Kumpulan 2. Kumpulan 2 terdiri daripada 8 orang, yang termasuklah Xu Huiyan, Xu Huiying, Kok Ziting, Tan Jianxi, Ling Xishuan, dan Amanda Jin Puiman. Tajuk projek ini adalah tentang seni tarian tradisional masyarakat Cina. Salam sejahtera. Nama saya Ling Xishuan dan saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami. Oleh sebab Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbilangan kaum, negara kami juga mempunyai banyak perbezaan dalam segi budaya. Namun, kumpulan kami akan berkongsi tentang penarian dalam budaya Cina dalam pembentangan ini. Antara penarian yang akan dimampirkan termasuklah tarian singa, tarian naga, tarian kipas dan tarian reben. Semua penarian ini terdapat sejarah, kemahiran, keindahan dan ekspresi masing-masing. Oleh itu, marilah kita meneruskan kongsian untuk meluaskan ilmu kami dalam topik penarian Cina. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang budaya. Dalam projek ini, kami telah memilih seni tarian tradisional Cina sebagai topik kami kerana ia dapat menimba ilmu tentang budaya kami. Tarian adalah satu bentuk seni dan ia telah diwarisi turun-temurun. Walau bagaimanapun, terdapat banyak jenis tarian dan kami akan beroleh lebih banyak pengetahuan melalui penyelidikan untuk kajian ini. Tarian yang akan dimuatkan dalam kajian ini ialah tarian singa, tarian naga, tarian kipas dan tarian ribut. Perincian tarian akan disampaikan oleh rakan sekumpulan saya. Hai, nama saya Jianxi dan saya akan memperkenalkan tarian singa. Tarian singa merupakan sebahagian daripada adat warisan masyarakat Cina di mana penarinya meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Tarian singa boleh dibahagikan kepada dua jenis, tarian singa utara dan tarian singa selatan. Tarian ini memerlukan dua penari. Seorang penari akan memainkan kostum singa di bahagian hadapan dengan menggerakkan kepala kostum, manakala pasangannya akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Peralatan yang akan dimainkan bersama dengan tarian singa termasuklah gong, drum dan dentuman mercun. Selepas itu, saya ingin berkata tentang sejarah dan latar belakang tarian singa. Tarian singa adalah umum perlindungan di banyak budaya Asia, terutama bagi orang keturunan Cina. Hal ini kerana Cina percaya bahawa tarian singa akan membawa kemakmuran dan keberuntungan untuk keluarga, individu atau perniagaan. Latar belakang tarian ini ialah tentang raksasa Nian. Raksasa Nian selalu tiba di Cina lalu memakan sesiapa yang dijumpainya. Untuk menghalaunya, seseorang datang dengan cara menari tarian singa, dan strategi ini tampaknya akan bekerja. Raksasa berlari keluar dari kampung dan penduduk setempat percaya bahawa singa memiliki kekuatan khusus dan dapat membawa keberuntungan. Sejak itu, orang merayakan Tahun Baru Cina dengan bermain permainan singa. Kemudian saya ingin memperkenalkan proses pembuatan kostum tarian singa. Proses boleh dibahagi kepada 4 bahagian. Penyediaan rangka singa, tampalan kain pasir pada bingkai, mewarna corak di kepala singa, memasang bulu di kepala dan badan singa. Tarian naga ialah sejenis tarian tradisional dan persembahan dalam budaya Cina. Sering dipersembahkan semasa musim perayaan. Orang Cina selalu memanggil keturunan naga sebagai simbol identiti etnik. Tarian naga adalah seni unik ketika sambutan Tahun Baharu Cina yang berasal daripada budaya dinasti Han dan ia sudah diperkenalkan dari 2000 tahun yang lalu. Dikatakan, naga adalah haiwan ajaib yang bertanggungjawab untuk membawa hujan. Dalam kepercayaan Cina, naga adalah sejenis kehidupan yang untun. Naga dipercayai sebagai kuasa yang tiada tandingannya, mampu menangkis malang dan mencegah jenayah. Oleh itu, sejak zaman nenek moyang orang Cina, semasa Tahun Baharu Cina disambut atau mengetuai perarakan menyambut dewa, walaupun berlaku bencana alam atau bencana peribadi, orang Cina akan melakukan tarian naga untuk berdoa, memohon rahmat dewa dari syurga. Mengikut kepercayaan orang Cina, tarian naga dipersembahkan untuk tujuan mengemis, yaitu mengharapkan sesuatu yang lebih baik
membawa kegembiraan, kemakmuran dan kejayaan. Hasil daripada usaha orang Cina berdoa dalam doa negara, memelihara dan mempromosikan budaya tarian naga, membolehkan persembahan ini menjadi terkenal di seluruh. Nama saya Amanda Chin. Saya akan memperkenalkan salah satu seni tarian tradisional Cina, iaitu tarian kipas. Tarian kipas berasal dari Chaoshan, iaitu salah satu kumpulan kecil yang terdiri daripada 56 etnik di China. Tarian kipas muncul semasa dinasti Han, iaitu empayahan yang berlangsung lebih lama daripada lain dalam sejarah China dan juga telah membawa kemakmuran dari aspek ekonomi dan budaya. Muncullah kini tarian kipas telah berjaya berkembang menjadi satu bentuk tarian yang terkenal di seluruh dunia dan mempunyai 3,000 tahun sejarah. Tarian kipas boleh membawa kebaikan atau fungsi yang baik kepada seluruh anggota rakyat Malaysia. Hal ini demikian, kewujudan jenis tarian ini adalah dari gabungan kipas Cina yang mempunyai erti yang seperti dalam masyarakat Cina dan juga petanda yang baik dan buruk terhadap kehidupan di tempat tinggal mereka. Selain itu, tarian kipas juga memerlukan 7 wanita dan 2 lelaki di mana setiap penari akan dipegang 2 kipas dalam kedua-dua tangan sewaktu persembahan. Tarian kipas dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu tarian kipas rakyat dan tarian kipas militer. Perbezaan antara 2 kipas ini adalah dari segi aspek pergerakan. Hal ini demikian, pergerakan tarian kipas dipersembahkan dengan lebih lembut, mengalir, terperinci dan keindahan, manakala tarian kipas militer dipersembahkan oleh kaum tentera pada zaman dahulu, pergerakan mereka akan menjadi lebih kasar dan tidak menggunakan alat penaga berbanding dengan tarian kipas rakyat. Kostum yang biasanya akan dipakai oleh penari agak terang dan ringan supaya mudah untuk bergerak dengan menghasilkan pose. Contohnya seperti Cheongsam, Samfu, Hanbok, pakaian selendang panjang. Kipas merupakan simbol dan jiwa yang penting dalam persembahan tarian kipas. Dengan ini, kipas yang akan digunakan oleh penari untuk menonjolkan pergerakan yang anggun, iaitu termasuklah kipas yang berkain panjang, berbulu-bulu dan juga dibuat daripada bulu dan kertas. Tarian Raven ialah tarian yang anggun dan melibatkan penari melencu 2 Raven di tangan. Untuk mencipta tarian yang indah, tarian ini menjadi kenyataan daripada mimpi Maharaja Tang, di mana dia membayangkan peri menyanyi dan menari menggunakan Raven sutera yang panjang dan berwarna-warni. Tarian ini kemudiannya dipersembahkan secara meluas dalam budaya Cina semasa perayaan dan Hari Raya Cina sehingga hari ini. Untuk persediaan tarian ini, Raven setting mesti berwarna sepadan dengan warna merah dan sebarang potongan mengikut kepanjangan yang diinginkan oleh penari. Walau bagaimanapun, 2 kaki panjang adalah paling sesuai untuk kanak-kanak dan 12 kaki panjang biasanya digunakan oleh orang dewasa. Lebah Raven mesti disimpan dalam lingkungan 3 inci. Akhirnya, pakaian penari hendaklah pakaian tradisional Cina dan seluar atau skirt yang mengalir. Rambut penari mestilah diikat dan kasut mesti kasut rata atau berkaki ayam. Kesimpulannya, subjek tamadun Islam dan tamadun Asia memberikan kami peluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang keunikan dan keindahan budaya kita. Pengetahuan tentang asal-usul kita adalah penting kerana kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Daripada projek ini, kami dapat mencapai objektif kami dalam mempelajari lebih lanjut tentang seni tarian tradisional orang Cina. Selain itu, projek ini mengizinkan kami bekerja sama-sama dan meningkatkan persahabatan kami. Bukan itu sahaja, kami boleh belajar antara satu sama lain. Disebabkan kerjasama dan semangat setiap ahli, kami dapat menyiapkan kerja kami dengan lancar. Tamadun Islam dan tamadun Asia adalah subjek yang baru kerana kami tidak dapat mempelajarinya di sekolah sebelumnya. Mempelajari tarian budaya penting kerana tarian tradisional dari nenek moyang kita. Kami gembira dan berpuas hati bahawa kami memiliki kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang budaya kami. Terima kasih.